Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, qaidil mujahidin, sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil. Yang dimuliakan saudara Haji Badarudin Dawam selaku Nazir Masjid Seksyen 4, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, serta muslimin yang hadir pada hari ini. Pada mulanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan hidayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu pada hari ini dengan niat yang ikhlas insya-Allah untuk memenuhi kewajipan kita mendirikan solat Jumaat pada hari bulan Syawal yang ke-11. Sama-samalah kita doakan semoga kehadiran kita dan usaha-usaha kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita seperti mana yang disebutkan oleh Haji Badarudin tadi telah sebenar-benarnya mencapai kejayaan dan kemenangan sepanjang bulan Ramadan dengan kita berpuasa dan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam usaha untuk mencari dan mengejar ketakwaan. Semoga kita telah bertemu dengan satu hari bulan Syawal dalam keadaan fitrah kita, iaitu dalam keadaan seperti mana kita dilahirkan, bebas daripada apa-apa dosa, dan dengan itu insya-Allah mendapat tempat segolongan dengan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nak ambil kesempatan pada hari ini untuk nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, kullu am wa antum bi khair. Sepanjang tahun semoga tuan-tuan berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya insya-Allah. Dan kalaulah sepanjang masa saya di sebagai ahli parlimen ada melakukan apa-apa kesilapan ataupun ada apa-apa kata-kata yang menggores hati mana-mana pihak, saya secara ikhlas meminta maaf, dan semoga kita sama-sama cuba perbaiki diri kita dengan bertambahnya ilmu supaya kita ni dapat mentaati Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Saya pada hari ini, oleh kerana waktu pun masih agak lama lagi, lebih kurang dekat 20 minit lagi ada bawa buku tafsir Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan telah diiktiraf oleh pihak wakaf, Kementerian Wakaf Saudi Arabia. Dan apa yang saya nak baca hari ini insya-Allah adalah petikan ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Hajj, dan ianya berhubung dengan persoalan peperangan. Lebih-lebih lagi oleh kerana pada bulan Ramadan umat Islam pada zaman Rasulullah SAW telah terpaksa berhadapan dengan suasana peperangan Badar Al-Kubra, dan sering umat Islam sekarang ini diberikan gambaran bahawa kita ni umat yang cenderung dan condong kepada keganasan. Lalu pada hari ini saya nak petik ayat yang mewajibkan peperangan, tetapi ianya mewajibkan peperangan itu dengan syarat-syarat yang jelas yang tertentu. Ini dah tua dah, tak tahu cuma mata mana nak pakai. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Ini merupakan ayat yang membenarkan dan mengizinkan umat Islam pula. Ayat pertama yang diwahyukan dan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan peperangan, dan dalam ayat ini ianya menjelaskan bahawa dibenarkan bagi mereka-mereka yang diperangi untuk berperang kerana mereka dizalimi. Ya. Saya nak kita ni sebagai umat Islam, kita semua faham bahawa soal perang ataupun jihad yang telah diwajibkan kepada umat Islam bermula daripada keadaan di mana umat Islam telah diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Itulah sebabnya dikatakan diizinkan kepada mereka-mereka yang diperangi untuk berperang kerana mereka dizalimi. Ya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya bagi mereka sudah pasti Allah akan memberikan pertolongan untuk mencapai kejayaan. Ya. Iaitu mereka-mereka yang seperti mana? Ya. Allah jelaskan alladzina ukhriju min diyarihim bighairil haqq, iaitu mereka-mereka yang diusir keluar daripada rumah-rumah mereka tanpa apa-apa alasan dan sebab. Yang inilah yang berlaku kepada umat Islam di kota Mekah. Apabila mereka diusir keluar, dan bila mereka berhijrah, mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, keluarga mereka, harta benda mereka dan sebagainya. Ya. Dan mereka diusir keluar, terpaksa berhijrah nak selamatkan diri tanpa apa-apa alasan melainkan illa an yaqulu rabbuna Allah, iaitu alasan, tak ada alasan melainkan mereka berkata Allah, dan hanya Allah adalah Tuhan kami. Walaula daf'ullahin nas ba'duhum bi ba'din laqaddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudkaru fi hasmullahi katsira. Dan sekiranya Allah tidak mewujudkan satu kumpulan manusia untuk menentang satu kumpulan manusia yang lain, maka sudah pasti akan dirobohkan sawami'u, iaitu tempat-tempat ibadat orang-orang Nasrani, wabiyahun, tempat-tempat ibadat orang-orang Yahudi, wasalawatun, tempat-tempat ibadat orang-orang Majusi, wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi katsira, dan juga masjid-masjid yang mana di dalamnya disebut nama Allah dengan banyaknya. Ya. Maka maknanya bila dikatakan bahawa Allah mewujudkan satu golongan manusia untuk menghalang satu lagi golongan manusia, kalau Allah tak wujudkan itu, sudah pasti akan dirobohkan rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan juga masjid-masjid yang mananya merupakan tempat-tempat disebut nama Allah dengan banyaknya. Ya. Ini bezanya Islam, ya, dengan agama-agama yang lain. Bila datangnya Islam, apa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Ta'ala, ialah orang Islam ni walaupun masa mereka berperang, mereka tidak akan robohkan rumah-rumah ibadat orang-orang bukan Islam. Ya. Sebelum datangnya Islam, bila orang Nasrani daripada Rom berperang dengan orang-orang Majusi
daripada Parsi. Bila orang Rom menang, mereka akan robohkan rumah-rumah ibadat orang-orang Majusi. Dan mereka akan paksa orang-orang Majusi, sama ada kamu memeluk agama kami ataupun kamu akan dibunuh. Ataupun bila orang Parsi menang, mereka akan robohkan gereja-gereja dan rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi yang berada di bawah pemerintahan orang-orang Rom. Bila mereka menang, mereka robohkan, dan mereka akan membunuh orang Nasrani dan orang Yahudi, kecuali mereka-mereka yang sanggup memeluk agama Majusi. Itu cara sebelum datangnya Islam, ya. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan satu kumpulan manusia, iaitu umat Islam, yang akan menghalang satu kumpulan manusia yang lain yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang sebegitu rupa, ya, dan menghalang perobohan rumah-rumah ibadat ini. Kerana apabila umat Islam menang dalam peperangan sekalipun, mereka tak dibenarkan untuk merobohkan rumah-rumah ibadat orang-orang kafir, dan tidak dibenarkan memaksa orang kafir memeluk agama Islam di hujung pedang, ya. Yang mengatakan umat Islam buat itu bukan umat Islam yang katakan begitu, tetapi mereka-mereka yang ingin memburuk-burukkan imej agama Islam. Sebenarnya bila datangnya Islam, datangnya satu tamadun yang baru, di mana manusia Muslim menghormati hak orang yang bukan Islam dan tidak memaksa mereka memeluk Islam dan tidak merobohkan rumah-rumah ibadat mereka. Dan bila mereka duduk di bawah pemerintahan Islam sebagai ahlul zimmi, nyawa mereka, harta benda mereka, maruah mereka, rumah-rumah ibadat mereka menjadi kewajipan untuk umat Islam membela dan mempertahankan. Ini hebatnya orang Islam, ya. Sehingga ada satu kisah yang melibatkan Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang sahabat Rasulullah SAW, salah seorang daripada 10 yang dijanjikan syurga. Bagaimana pada satu ketika bila dia terpaksa berundur keluar daripada kawasan orang-orang Nasrani, kerana tentera-tentera Rom dah ramai dah berkumpul nak menyerang tempat mereka, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah panggil ketua orang Nasrani. Dia kata, tuan, kami terpaksa berundur, kami terpaksa keluar daripada bandar tuan, dan dengan itu kami kembalikan duit jizyah yang telah kami ambil daripada tuan-tuan. Dia kembalikan. Kenapa dia kembalikan? Kerana bila orang bukan Islam ni dah jadi ahlul zimmi, bila dia dah bayar jizyah, menjadi tanggungjawab umat Islam melindungi mereka, harta mereka, nyawa mereka, agama ataupun hak kebebasan agama mereka, rumah ibadat mereka dan sebagainya. Tetapi bila tentera Islam terpaksa keluar daripada bandar itu, maka dia panggil ketua orang-orang Nasrani dan dia serah balik jizyah, ya. Sampai ketua orang Nasrani itu pun terkejut, ya. Dan dia mendoakan supaya tentera Islam itu boleh mencapai kemenangan dan boleh datang kembali menjaga kedudukan mereka. Kerana begitu adilnya umat Islam, ya. Ini yang kita kena faham. Ini sebenarnya sejarah kita ni, orang Islam ni, ya. Yang kita kadang-kadang kita sendiri pun tak faham, ya. Kita ingat bahawa Islam ni ianya tertegak atas kekuatan, atas pedang, atas paksaan, dan orang bukan Islam kita ni boleh layan dengan sesuka hati, ya. Dan kita tidak menganggap bahawa kita ni kalau kita menzalimi mereka, kalau ada yang mati pun bukan tanggungjawab kita, ada yang terbunuh pun bukan hal kita, ya. Ada yang dizalimi pun kita pun tak kisah kerana orang bukan Islam, ya. Ini yang silap, ya, silap kefahaman dan kesedaran ini, ya. Inilah di antara perkara-perkara yang perlu kita fahami, ya. Nak tunjukkan betapa perkara ini dijaga, ya. Saya nak cerita satu kisah yang melibatkan Sayyidina Umar
Al-Khattab, bila bumi Palestin telah dibebaskan dan yang tinggal hanya bandar kota Baitul Muqaddis, dan tentera Islam dah kepung dah 4 bulan bandar Baitul Muqaddis ini, dan orang-orang Nasrani di dalamnya dan orang Yahudi di dalamnya pun dah kehabisan, hampir kehabisan bekalan makanan dan sebagainya. Datang ketua padri Baitul Muqaddis bertemu dengan panglima tentera umat Islam yang sama tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan dia beritahu pada Abu Ubaidah, dia kata, kami sanggup nak serah kota ini kepada umat Islam, tetapi ianya mesti kepada khalifah umat Islam, bukan kepada ketua tentera umat Islam, ya. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah, walaupun dia dah tahu bila-bila masa boleh jatuh kota Baitul Muqaddis ini, ya, kerana dah kepung dah 4 bulan, tapi bila ketua padri itu membuat permohonan yang sebegitu, maka dia sampaikan kepada Umar bin Al-Khattab yang berada di Madinah. Umar Al-Khattab ada 1000 lebih kilometer jauh daripada Baitul Muqaddis, tapi bila dia terima permintaan daripada ketua padri ini, Umar Al-Khattab pergi ke Baitul Muqaddis. Sampai ke Baitul Muqaddis, jumpa ketua padri itu. Ketua padri itu serahkan kunci kota. Tak payah nak ceroboh masuk, tak payah nak serah. Dia serah kunci kota, dia menyerah kalah. Dia minta Umar Al-Khattab sebagai khalifah umat Islam jaga Baitul Muqaddis ini dengan baik. Maka dibuka pintu, Umar Al-Khattab masuk. Dia bawa pergi bincang, duduk dalam gereja. Ketua padri ini jemput Saidina Umar masuk dalam gereja. Gerejanya namanya Khanisah Al-Qiyamah. Duduk-duduk bincang-bincang, tiba-tiba masuk waktu asar. Umar Al-Khattab cakap dengan ketua padri ini, tuan, saya nak semayang. Di mana boleh saya semayang? Ketua padri ni kata, semayang saja di mana kamu berada. Yang itu dalam gereja ni tak ada masalah. Umar Al-Khattab kata, tuan, sekiranya saya semayang di dalam gereja tuan, umat Islam pada zaman yang akan datang, mereka dengar saya semayang dalam gereja tuan, mereka akan jadikan gereja tuan ini satu masjid. Maka Umar Al-Khattab keluar. Dia semayang di luar gereja, di tepi gereja. Kerana apa? Kerana nak jaga, takut, khawatir umat Islam zaman yang akan datang dengar dia semayang dalam gereja itu, mereka akan jadikan gereja itu masjid. Lalu dia keluar. Dan dia keluar semayang di tepi. Sekarang ni tuan-tuan, kalaulah kita dapat bebaskan Palestin, insya-Allah, ya, dan kita dapat pergi ke Baitul Muqaddis tanpa adanya pemantauan dan jagaan daripada tentera-tentera Israel, saya yakin tak lama lagi, insya-Allah, kita doakan tak lama lagi, insya-Allah. Sekarang ni pun Turki dia dah kenakan sekatan perniagaan dengan Israel. Kalau dulu Turki ni kawan rapat dengan Israel, sekarang ni di bawah kepimpinan dan kerajaan yang baru, Turki kenakan sekatan ekonomi atas Israel. InsyaAllah dengan kebangkitan yang kita lihat di dunia Islam, tak lama lagi insyaAllah kita doakan dan kita usahakan bersama, Palestin ini akan dibebaskan. Kita pergi ke Baitul Muqaddis, kita akan jumpa Khanisah Al-Qiyamah itu, dan di tepi Khanisah Al-Qiyamah, gereja Al-Qiyamah itu, kita akan jumpa Masjid Saidina Umar. Ini nak tunjuk, ya, keadilan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Islam, ya. Bukan pergi pancung kepala orang Nasrani, pancung kepala orang Yahudi, ya, paksa mereka masuk Islam, robohkan gereja-gereja mereka, bakar gereja-gereja mereka dan sebagainya. Itu bukan kerja umat Islam. Allah dah ajar di dalam Al-Quran, ya. Lalu sama-samalah, ya, kita berusaha untuk menghayati ajaran Islam
dengan sepenuhnya, insya-Allah. Semoga Allah tambahkan kita dalam keimanan, dalam ilmu dan dalam amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.